Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mimi binti Syamsuddin, nombor matrik 10 DIB 18F2022. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fida bin Zulkifli dan nombor matrik saya 10 DIB 18F2056. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Safawati binti Maisa dan nombor matrik saya 10 DIB 18F2010. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama yang diberi Muhammad Amir Aiman bin Khairul Anwar dan nombor matrik 10 DIB 18F2054. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khazali bin Muhammad Tarmizi, nombor matrik 10 DIB 18F2062. Okey, saya akan menerangkan apakah itu aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ni ialah aplikasi yang di mana ianya adalah aplikasi sosial yang boleh membuat dan berkongsi video. Okey, selalunya video yang dikongsi ni adalah video yang cenderung kepada muzik, klip-klip pendek dan juga gaya-gaya tarian. Okey, aplikasi TikTok ni juga banyak video yang berfaedah, contohnya seperti masakan, seperti ilmu pengetahuan, isu-isu semasa pun kita boleh tahu di aplikasi TikTok tu. Dan juga banyak sangat faedah yang boleh kita pelajari di aplikasi TikTok. Okey, tetapi aplikasi TikTok ni dia banyak digunakan oleh golongan bawah umur. Jadi ramai masyarakat Malaysia kita ni menyangka bahawa aplikasi TikTok ni banyak mempengaruhi budaya yang tidak baik, yang buruk. Okey, dahulunya aplikasi TikTok ni banyak dikecam di seluruh masyarakat Malaysia kita. Tetapi sekarang masyarakat Malaysia kita banyak mengemari tentang aplikasi TikTok ini. Okey, ketika negara kita tengah menjalani Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, banyak masyarakat Malaysia kita memuat naik aplikasi TikTok ni kerana boleh mengelakkan dari kebosanan di rumah. Okey. Kebanyakan pihak banyak beranggapan bahawa aplikasi TikTok ni banyak melalaikan atau memberi faedah kepada diri sendiri maupun masyarakat. Okey, antara sebab mengapa video yang dibuat naik di aplikasi TikTok ni tidak memberi faedah dan juga melalaikan kerana yang pertama, ianya boleh memarukan diri sendiri. Contohnya seperti ada setengah golongan bawah umur dan terutamanya wanita, mereka banyak menggunakan video ini untuk membuat gaya-gaya tarian dan juga perkara yang tidak baik. Contohnya mereka membuat gaya tarian yang boleh mengaibkan diri sendiri, memalukan diri sendiri dan juga menjatuhkan maruah individu dan juga menjatuhkan imej negara kita. Okey. Yang kedua ialah ketagihan penggunaan gadget yang boleh mengabaikan perkara-perkara yang lebih berfaedah dan juga mengabaikan kualiti kehidupan persekitaran kita. Okey, aplikasi TikTok ni ianya berfaedah jika setengah individu ni dia menggunakan aplikasi TikTok ni dengan baik. Okey, jadi apakah punca-punca kegilaan permainan TikTok di kalangan rakyat Malaysia? Jadi, marilah kita sama-sama mendengar ulasan dari rakan saya iaitu Muhammad Firdaus. Okey, saya akan menceritakan tentang punca kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia. Punca yang pertama ialah faktor diri sendiri, kerana ramai remaja di Malaysia yang mempunyai sikap ingin tahu yang mendalam dalam sesuatu perkara. Hal ini akan menyebabkan mereka ingin tahu sesuatu yang baru dan ingin mencubanya. Sebagai contoh, aplikasi TikTok yang tengah hangat di media sosial sekarang yang menyebabkan remaja-remaja ini tertarik dengannya. Oleh sebab itu, di Malaysia kebanyakan remaja gemar bermain dengan aplikasi TikTok ini. Dengan sikap ingin tahu ini, mereka dapat mengetahui dan mencuba ataupun merasai bermain TikTok itu sendiri. Okey, contoh-contoh
video TikTok yang viral sekarang ialah Lati Challenge, Mati 5 Saat, Panama Dance dan sebagainya. Akan tetapi, mereka tidak pandai menyesuaikan diri dalam persekitaran yang penuh pancaroba ini dan mudah terpengaruh dengan trend-trend yang terkini. Selain itu, mereka tidak pandai menentukan apa yang baik dan buruk kerana terlalu mengikut perasaan dan sikap ingin tahu mereka. Okey, seterusnya. Punca kedua kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah faktor rakan sebaya. Punca ini berlaku pada hari ini adalah berpunca dari rakan-rakan sebaya. Pengaruh mereka menjadi tarikan bagi remaja untuk mencuba apa yang dilakukan oleh kebanyakan remaja di kalangan mereka. Sebagai contoh, seorang rakan membuat satu video di TikTok dan mendapat sambutan yang ramai di media sosial. Oleh sebab itu, membuat mereka tidak mahu ketinggalan dengan permainan ini. Selain itu, ajakan rakan yang paling banyak mempengaruhi seorang individu itu kerana mereka mempunyai persamaan dari segi perasaan. Tanpa berfikir panjang, mereka akan menerima ajakan rakan untuk melakukan sesuatu yang bebas serta tanpa batasan mereka. Okey, yang ketiga, punca kegilaan permainan TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah faktor kekeluargaan. Keluarga merupakan satu platform yang penting dalam membentuk peribadi seorang individu, terutamanya remaja yang baru mula mengenai dunia dan meningkat dewasa. Nilai murni kekeluargaan dilupakan kerana ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja dan tidak dapat memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu, anak-anak menjadi bosan sehingga mereka tiada kerja yang berfaedah untuk dilakukan semasa ketiadaan kedua ibu bapa mereka. Oleh itu, mereka akan cepat terpengaruh dengan trend-trend di media sosial. Sebagai contoh, aplikasi TikTok yang sering kali muncul di dalam media sosial mereka. Apabila mereka terlalu sibuk, mereka akan bermain permainan itu. Kerana di dalam pemikiran mereka dengan cara ini, mereka dapat menghilangkan rasa bosan yang melanda di dalam diri mereka. Okey, akhir sekali, punca kegilaan permainan TikTok di kalangan masyarakat Malaysia. Mereka menggunakan platform TikTok ini untuk mengejar populariti dan rela melakukan apa saja janji mereka mendapat sambutan ramai di aplikasi TikTok ini. Tidak hairanlah hal tersebut membuat pengguna TikTok bertingkah laku aneh. Di antara mereka ada yang sengaja membuat video TikTok mempermainkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan ada juga yang membuat TikTok di hadapan kedua ibu bapa mereka sendiri dengan tanpa adanya rasa malu di dalam diri mereka. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mengejar sejumlah populariti dalam aplikasi TikTok tersebut. Disebabkan itu, sekarang banyak remaja memuat naik video yang tidak berfaedah di aplikasi TikTok dan memuat naik video-video yang trend-trend terkini. Mereka langsung tidak mementingkan nilai-nilai murni atau moral kerana hanya untuk mendapatkan populariti di dalam aplikasi TikTok. Oleh itu, sebagai remaja, kita hendaklah memikirkan terlebih dahulu sebelum kita membuat sesuatu perkara agar ia tidak mengaitkan diri kita sendiri. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Sebelum saya akhiri, apakah kesan-kesan kegilaan permainan TikTok di kalangan masyarakat Malaysia? Saya menjemput Syafawati untuk mengulas isu ini. Sekian, terima kasih. Okey, hari ini saya akan menerangkan sebuah tajuk iaitu kesan kegilaan permainan TikTok di kalangan masyarakat Malaysia. Okey, kita sendiri pun tahu bahawa yang TikTok ni aplikasi yang ramai yang telah pun menggunakannya. Okey, tapi dalam masa yang sama, TikTok ni ada juga memberi kesan yang baik dan juga kesan yang buruk. Okey, dekat sini saya akan menerangkan kesan-kesan kegilaan. Maksudnya dekat sini saya akan menerangkan jika seseorang itu terlalu tergila-gilakan ataupun terlalu taksub dengan aplikasi tersebut. Okey, kesan yang pertama ialah kita banyak menghabiskan jumlah masa yang ada. Sebagai contohnya, kita banyak melengah-lengahkan solat, melengah-lengahkan ibadah, melengah-lengahkan kerja dan sebaliknya. Okey, malahan kita pun tahu bahawa aplikasi tersebut banyak yang telah pun menggunakannya dan ia juga senang hanya berada di telefon bimbit dan itu menyebabkan kita selalu terleka dengan perkara ini.
Malahan kita juga banyak menghabiskan masa yang banyak, menghabiskan berjam-jam di aplikasi TikTok tersebut. Okey, seterusnya kesan yang kedua iaitu menaikkan syahwat seseorang. Bermaksudnya kat sini tidaklah semua manusia yang akan menonton perkara yang baik di dalam aplikasi tersebut. Bahkan ada segelintir yang akan menyaksikan video yang tidak senonoh ataupun video yang beraksi bergelek, video yang perempuan mendedahkan aurat hingga menampakkan bentuk tubuh badan dan sebagainya. Dan ini mempuncalah seseorang itu menaikkan syahwat. Dan mereka yang menonton video tersebut akan merasa gairah dan sebagainya. Dan kita sebagai seorang Muslim, kita perlulah nak siarkan sesuatu benda itu, perlulah menyiarkan perkara yang berfaedah, perkara yang mengelakkan daripada orang lain menonton video yang tak sepatutnya ataupun video yang tak senonoh. Bahkan sesiapa yang menonton video ataupun video-video yang tak senonoh, video-video yang tak berfaedah dan sebagainya, hati pun akan menjadi gelap. Okey, seperti dalam ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 24 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka memelihara ataupun menyekat pandangan mereka daripada memandang benda yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuan tentang apa yang kita kerjakan. Bermaksud dalam surah tersebut, dalam maksud ayat tersebut, dia cakap kita perlulah mengelakkan daripada memandang benda yang haram. Maksudnya ke sini macam tengok video-video yang tak berfaedah, video-video perempuan bergelek, perempuan yang mendedahkan aurat dan sebagainya. Itu bermaksud kita melihat benda-benda yang haram kat situ. Dan kita sebagai seorang Muslim, kita perlulah mengelakkan supaya janganlah kita tengok perkara-perkara tersebut. Dan ini mungkin akan mendapat kesan seperti yang saya sebut. Kesan itu menaikkan syahwat seseorang ataupun merasa gairah dan sebagainya. Okey, seterusnya kesan yang ketiga iaitu menjatuhkan maruah diri seseorang. Maksudnya kat sini jika kita melakukan perkara yang tak berfaedah, melakukan perkara yang tak senonoh, okey, boleh menyebabkan menjatuh maruah diri seseorang. Kemungkinan jika kita melakukan perkara tersebut, nama keluarga akan tercemar dan nama sendiri pun akan tercemar. Dengan kuasa viral yang sekarang, kita pun tahu kuasa viral adalah benda yang senang sangat. Satu dunia akan tahu. Kemungkinan video yang kita melakukan itu akan viral dan seluruh dunia akan menyaksikannya, seluruh dunia akan menontonkan video itu. Maksud kat sini video tersebut bukan seorang dua saja yang tengok, mungkin lebih daripada ribuan penonton yang akan tengok. Dekat sini akan menjatuhkan aib seseorang tu, menjatuhkan aib pengguna TikTok tu. Okey, dalam hal ini kita perlu berfikir supaya nak melakukan sesuatu perkara tu, perlu berfikir mana yang baik dan mana yang buruk. Kita perlulah fikir dahulu sebelum kita menyiarkan video tersebut. Seterusnya, kesan yang terakhir ialah mencemarkan nama agama sendiri kerana ini menyebabkan dengan perbuatan yang dilakukan itu. Okey, sebagai contohnya memuat naik video yang tiada faedah, dan ini juga boleh menyebabkan video yang telah disiarkan itu dipandang rendah oleh agama lain. Okey, dan kita perlulah mendalami ilmu agama agar perkara tersebut tidak berlaku. Kita juga mestilah melaksanakan ibadah seperti solat 5 waktu supaya terhindarlah daripada perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Dengan kelakuan seseorang itu, ini menyebabkan agama lain memandang serong, memandang rendah dengan agama Islam atas sebab dengan perbuatan yang memalukan itu. Bahkan kita sebagai seorang Muslim, kita perlulah membersihkan nama Islam supaya terhindarlah daripada perkara yang tak sepatutnya. Dengan zaman yang lebih maju ini, zaman yang viral ini, banyak perkara yang tak perlu kita siarkan. Dan sekarang pun banyak zaman, apa ni, zaman fitnah dan sebagainya. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, sebelum tu mari kita dengarkan kupasan seterusnya daripada Amir Aiman. Bagaimanakah pula cara untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah pasti anda sudah mengetahui apa itu aplikasi TikTok yang menjadi kegilaan masyarakat Malaysia pada masa kini, terutamanya dalam kalangan golongan remaja di bawah umur atau golongan remaja yang masih bersekolah. Dan saya juga pasti anda sudah mengetahui apa itu punca dan kesan dalam permasalahan ini. Justru, apakah pula cara atau langkah untuk kita atasi masalah ini daripada ia merebak dengan lebih dahsyat dan ia menjadi barah? Justru kita perlu halang masalah ini daripada ia berlaku sedemikian. Dengan cara itu, masalah ini dapat diatasi dengan sedikit demi sedikit. Justru antara langkah atau cara untuk kita atasi masalah ini daripada terus merebak atau menjadi terus lebih dahsyat atau lebih teruk, iaitu dengan cara golongan ibu bapa terutamanya perlu mengambil berat atau perlu mengawasi tingkah laku anak mereka, terutamanya
anak mereka yang masih remaja, kerana kebanyakan pengguna aplikasi tersebut ataupun aplikasi TikTok terdiri daripada golongan kanak-kanak atau golongan remaja yang masih bersekolah. Justru ibu bapa perlu mengawasi. Jikalau mereka mengetahui anak mereka itu mempunyai aplikasi TikTok, mereka perlu awasi. Mereka tidak perlu marah kalau anak mereka mempunyai aplikasi TikTok, sebab TikTok ni ada juga kebaikan, bukan saja keburukan. Dengan cara awasi pergerakan anak mereka di dalam laman sosial tu, mereka boleh mengetahui sama ada anak mereka terlibat dengan aktiviti mengupload ataupun menyiarkan video-video ataupun muat naik video-video yang tidak senonoh dan tidak bermoral. Justru dengan cara itu, kalau mereka mengetahui anak mereka melakukan sedemikian, mereka dapat menegur atau memarahi anak mereka kalau kerana berlaku sedemikian. Dengan cara itu, masalah ini dapat diatasi kerana ibu bapa merupakan tunjang utama institusi keluarga. Justru dengan cara didikan itu, dengan cara mereka awasi pergerakan anak mereka, terutama di dalam aplikasi TikTok, video-video ataupun perkara yang tidak senonoh tidak akan dilakukan oleh anaknya. Selain itu, kerajaan juga perlu mengambil berat tentang isu ini, kerana isu ini melibatkan maruah negara ataupun maruah dan moral seseorang individu tersebut. Justru kerajaan perlulah mengeluarkan akta ataupun peraturan di mana kerajaan perlu menapis video-video yang tidak berfaedah ataupun yang keterlaluan seperti bergelek sehingga menjatuhkan maruah agama, masyarakat dan keluarga. Justru kerajaan perlu menapis video ini agar terus diupload. Dengan cara kerajaan perlu blok ke ataupun menyekat saluran pengguna yang mengupload video-video tersebut. Dengan cara itu, video-video itu tidak dapat ditayangkan oleh dalam kalangan khalayak umum, kerana kebanyakan aplikasi TikTok ini dimainkan atau dilihat oleh golongan di bawah umur. Justru mereka tidaklah dapat melihat perkara-perkara negatif, malah mereka akan melihat perkara-perkara atau video-video yang berfaedah sahaja, kerana kerajaan telah menyekat video-video yang tidak sepatutnya ditayangkan di khalayak umum. Di samping itu, individu itu sendiri perlulah mendekatkan diri dengan Allah dan dengan agama. Dengan cara itu, masalah ini dapat kita atasi. Hal ini kerana dengan cara mereka melakukan pendekatan mereka dengan agama dan dengan Allah, mereka dengan cara mereka solat 5 waktu, tidak kira solat sunat ataupun solat fardu, mereka tidak akan terjebak dan melakukan perkara-perkara ataupun mengupload ataupun muat naik video-video yang tidak faedah di aplikasi TikTok. Hal ini kerana mereka sedar bahawa perkara-perkara itu berdosa dan salah di sisi agama, dan mereka sedar ia malah dapat menjatuhkan maruah agama, maruah keluarga dan membuka aib diri sendiri. Individu yang saya maksudkan ini bukan saya fokus kepada individu yang hanya memuat naik video yang tidak faedah di TikTok, malah individu yang hanya menonton atau melihat perkara ini. Mereka juga perlu melakukan sedemikian. Hal ini dengan cara mereka mendekatkan diri dengan Allah, iman mereka akan menjadi semakin meningkat dan mereka tidak akan terjebak dengan perkara-perkara ini. Malah orang yang hanya melihat video TikTok itu juga tidak mahu lagi melihat perkara itu, kerana mereka sedar jika mereka melihat, ia seperti mereka membuat dosa juga, dosa mata, kerana mereka melihat perkara-perkara yang tidak perlu mereka lihat. Dengan cara itu, masalah ini memang dapat diatasi kerana kebanyakan individu melakukan hal demikian. Justru nanti kita akan lihat kebanyakan video-video yang ada di TikTok tidak lagi merupakan video-video yang tidak bermoral, malah ia hanya mempunyai video-video yang kita dapat tonton sendiri, iaitu video-video seperti yang berfaedah seperti video masak, video motivasi, ceramah motivasi ataupun lain-lain. Akhir sekali, masyarakat ataupun kelompok masyarakat juga yang bertanggungjawab dalam membanteras hal ini perlulah melakukan kem motivasi ataupun ceramah motivasi, tidak kira mereka lakukan di sekolah ataupun di media sosial atau di mana-mana platform media sosial seperti Instagram atau Facebook, tentang bahayanya mereka memuat naik video-video ini kerana ia akan menjatuhkan maruah mereka. Kerana dengan cara mereka melakukan ceramah ataupun motivasi kepada golongan-golongan yang terlibat ini, ia akan memberi kesedaran kepada mereka bahawa perkara ini sangatlah salah dan mereka perlu menjauhkan diri daripada terlibat dalam memuat naik video ini.
ia bukan maksud mereka tidak perlu boleh memuat naik video TikTok, malah mereka tidak akan terlibat dalam memuat naik video yang tidak berfaedah dan tidak salah di sisi agama. Seperti mereka bolehlah memuat naik video-video yang berfaedah dan memberi manfaat kepada orang lain. Dengan cara itu, perkara ini dapat kita asasi. Justru sebagai kesimpulan mengenai perbincangan saya mengenai cara mengatasi maksiat ini, saya rasa perkara ini perlu diatasi secepat mungkin sebelum ia merebak dengan lebih dahsyat. Dan saya rasa jika kita melakukan poin-poin ataupun isi-isi saya sebut tadi, justru maksiat ini saya rasa mungkin akan diatasi sikit demi sedikit. Justru berkaitan tajuk yang sudah saya terangkan sebentar tadi, apakah pula kesimpulan keseluruhan tajuk mengenai kegilaan aplikasi TikTok dalam kalangan masyarakat Malaysia? Justru saya menjemput rakan saya, itu ia akan menyampaikan mengenai dan menceritakan mengenai kesimpulan mengenai tajuk ini. Saya persilakan saudara Kuzairi untuk memberikan sedikit ujahan berkaitan apa yang hendak disampaikannya sebentar nanti. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan bermain TikTok lah, yang sekarang menjadi trend dekat Malaysia. Okey, kesimpulan TikTok ni merupakan satu media massa yang amat penting lah bagi setengah orang yang menggunakan sebagai sumber pendapatan dan ada yang menyembangkan dakwah melalui TikTok. Okey, sebagai rakyat Malaysia ni, kita ataupun masyarakat biasa, kita tak boleh nak simpulkan kata TikTok tu bukanlah satu aplikasi yang tidak bagus, kerana segelintir je yang menunjukkan sudut-sudut negatif, terus kita simpulkan aplikasi itu sebagai aplikasi yang tidak bagus. Kita kena tengok juga daripada sudut pandangan positif, apa yang diberi impak kepada masyarakat. Seperti yang kita lihat pada hari ini, TikTok juga digunakan untuk tujuan komunikasi dan mengurangkan tekanan berada di rumah. Selain itu, ada yang menyampaikan dakwah, berkongsi pengalaman, resepi dan juga saranan tentang COVID-19 yang melanda pada hari inilah. Okey, menurut KPT, iaitu Datuk Dr. Nur Aini juga telah menyatakan bahawa kita sebagai seorang manusia mahu belajar seharusnya melihat sesuatu itu daripada sudut aspek positif maupun negatif. Seperti yang semua sedia maklumkan, TikTok juga mempunyai pengaruh negatif. Oleh itu, kita sebagai masyarakat seharusnya bijak dalam membuat sesuatu pilihan. Akhir kata, nilai positif maupun negatif bermula dari diri sendirilah. Diri sendiri yang sepatutnya membuat pilihan baik dan buruk, dan setiap apa yang ada di kalau peredaran zaman ini mestilah terdapat kesan negatif maupun positif. Sekian daripada saya.